Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jovinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa 23 April. Hari pertama persidangan DUN Sabah semalam membahaskan ucapan dasar kerajaan yang disampaikan oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Johor Datuk Mahiruddin 18 April lalu. Sesi perbahasan dimulakan ahli dari Sindumin, Datuk Dr. Yusuf Yaakob yang juga pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan dengan mengajak semua wakil rakyat agar bersama-sama menyelesaikan keperluan asas di negeri ini. Kita cukup-cukuplah menyalahkan satu dengan lain. Sepatutnya semua menyokong, dan inilah peluang GRS di bawah kerajaan GRS Plus ini untuk menyelesaikan negeri Sabah, masalah negeri Sabah. Dan saya minta rakyat beri sedikit masa. Datuk Dr. Yusuf turut menyarankan agar penubuhan Majlis Tenaga Sabah dapat dipercepat. Ahli dari Senalang, Datuk Seri Panglima Muhammad Safi Abdal yang juga Ketua Pembangkang dalam perbahasannya menyarankan agar usaha menoktakan kemiskinan tegar dibuat secara menyeluruh dan tidak tertumpu di satu-satu kawasan. Adun Kedamaian, Datuk Ewan Benedict pula mencadangkan agar kerajaan negeri dapat membangunkan Sabah sebagai hub ekonomi Malaysia yang baru. Saya mencadangkan kepada kerajaan Sabah dan Dewan ini agar kita tampil dengan satu pelan rancangan ekonomi yang progresif untuk dikemukakan dan dituntut daripada Kerajaan Persekutuan, terutama dalam penyediaan rancangan Malaysia ke-13 2026 hingga 2030. Kesemua 21 ahli Dewan yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan semalam menyokong ucapan dasar kerajaan. Terdahulu, Speaker DUN Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya memberitahu Dewan bahawa Yang di-Pertua Negeri telah memperkenankan 8 enactment yang telah diluluskan dalam DUN Sabah pada mesyuarat ketiga dan mesyuarat khas penggal keempat DUN Sabah ke-16. Enactment tersebut ialah Enactment Perbekalan Pindaan 2024-2023, Enactment Fatwa 2023, Enactment Mahkamah Syariah Pindaan 2023, Enactment Yuran Pindaan 2023 dan Enactment Pentadbiran Luar Bandar 2023. Turut diluluskan Enactment Suruhanjaya Tenaga Elektrik Pindaan 2024, Enactment Bekalan Elektrik 2024 dan Enactment Tenaga Boleh Dibaharui 2024. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan ekonomi golongan nelayan darat. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, ini termasuk mendaftarkan mereka bagi memudahkan kerajaan merangkap program peningkatan ekonomi golongan tersebut. Inisiatif melaksanakan sistem tagal dan kita juga berusaha untuk menambah jumlah kawasan tagal yang bertujuan untuk mengurus populasi ikan dengan baik dan meningkatkan hasil tangkapan ikan. Selain itu, pelaksanaan tagal ekopelancongan. Datuk Dr. Jeffrey menjawab persoalan aduan terlupit Datuk Johnny Bonjai Kurum mengenai usaha kerajaan negeri membantu nelayan darat meningkatkan ekonomi mereka. Inisiatif lain ialah program Kebuniti Madani Subsektor Aquakultur untuk komuniti penternak aquakultur air tawar selain skim bantuan nelayan air nelayan di bawah program peningkatan pendapatan nelayan dan skim bantuan pengusaha aquakultur air aquakultur. Setakat ini terdapat 2,564 nelayan darat di negeri ini. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan giat menggalakkan pembangunan sektor perindustrian, seterusnya menggalakkan pertumbuhan pelaburan dalam rantaian ekonomi. Ia termasuklah usaha menyelaras cadangan pelaburan daripada kumpulan Kibing untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran kaca fotovoltaik solar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jinja berkata ia melibatkan pelaburan tambahan kira-kira 700 juta ringgit dan mewujudkan sehingga 600 peluang pekerjaan baru. Datuk Pung menjawab soalan adun usukan sempena persidangan DUN Sabah ke-16. Menjawab soalan tambahan adun Senalang, Datuk Pung memaklumkan kumpulan Kibing telah menyediakan 1,661 peluang pekerjaan di Sabah.
Sementara itu, dalam persidangan sama, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Isnin Aliasni memberitahu kerajaan tidak merancang untuk memperkenal skim sewa beli rumah PPR Bobulia kepada mangsa kebakaran dari Kampung Simunul, Kampung Air dan Kampung Bangau-Bangau yang kini ditempatkan di rumah PPR tersebut. Ketika ini, konsep yang digunakan hanya secara sewa sahaja dan kerajaan juga tidak bercadang untuk mengeluarkan mangsa dari PPR tersebut. RM2 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan program jualan madani korporasi JMK di seluruh negara. Ia merupakan usaha berterusan KUSKOP dalam menangani kos sara hidup rakyat. Peruntukan ini digunakan untuk membiayai diskaun sehingga 20% dan pada program-program tertentu sehingga 30% supaya rakyat menikmati harga berpatutan, harga yang lebih rendah. Setakat ini, pelaksanaan JMK berjaya meningkatkan hasil jualan koperasi secara purata sebanyak 45%. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Perasmian Pejabat SKM wilayah Pantai Barat Utara di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Iwan memuji usaha Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM mengembangkan perkhidmatan dengan memindahkan pejabat SKM wilayah Pantai Barat Utara PBU ke lokasi lebih strategik iaitu di sebuah pusat beli belah di Manggatal. Katanya ia menunjukkan kemampuan dan komitmen SKM yang sentiasa berusaha memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat setempat. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Iwan memaklumkan SKM akan melaksana program Jom Jelajah Koperasi Jejak pada Mei depan. Ia merupakan program rancangan perniagaan koperasi dalam industri hospitality, penjagaan kesihatan dan kraf melalui aktiviti promosi dan pemasaran produk koperasi. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.6 juta bagi menaik taraf tamu pekan Apin-Apin Keningau. Kerja-kerja menaik taraf yang dijangka disiapkan dalam tempoh 8 bulan ini bakal memberi keselesaan kepada 218 penjajah. Terima kasihlah kerajaan bagi peruntukan untuk kasih baik pulih ini bangunan lama lah. Lagipun sudah usangkan, kasih cantik sikit, okeylah. Satu impian kami yaitu terlaksana sudah itu bangunan tamu Apin-Apin yang perlu diperbaiki karena sudah begitu perlu dibaikilah banyak kerusakan. Tamu pakan Apin-Apin yang ada sekarang ini telah pun usang dan kerajaan amat prihatin terhadap rakyat dan juga para peniaga-peniaga pegerai-pegerai yang ada di pakan Apin-Apin ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Mukim Apin-Apin, Bunga Raya dan Merampung di Keningau. Ketika berucap katanya pemilihan tema sambutan keamatan melangkaui keterjaminan makanan amat signifikan agar negeri ini terus dilimpahi pelbagai rezeki pembangunan kepada rakyat, terutamanya melalui hasil pertanian demi kelangsungan hidup. Program Turun Padang mendekati masyarakat antara pendekatan polis Keningau untuk membendung kegiatan jenayah di daerah itu. Pendekatan itu sekaligus menterjemahkan tema polis dan masyarakat berpisah tiada yang dikekalkan sempena sambutan Hari Polis ke-217 tahun ini. Bertemu masyarakat bagi mendapat maklumat daripada masyarakat dan menyelami masalah masyarakat. Beliau ditemui RTM dalam Karnival Pencegahan Jenayah dan Kempen Derma Darah sempena Hari Polis ke-217 di Keningau. Program dijayakan bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AIDK Keningau, Lion Club Keningau, Unit Transfusi Tabung Darah Hospital Keningau dan Rela. Supaya badan-badan NGO yang ada di daerah Keningau ini dapat membantu pada bila-bila masa sekiranya ada anjuran-anjuran seperti inilah. We are great to be one of the partnership with PDRM, and we have this sinapang, the display of the sinapang, display of this dada, and also the blood donation, which is one of our main project. Anggota kami juga telah ikut menyumbang menderma darah dan kami bersyukurlah dapat bersama-sama menjayakan program ini.
Baik, saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.